Hello, Assalamualaikum. Kembali kita dalam Facebook Live Amti Solution bersama saya Amira hari ini, hari Jumaat 27 Mei bersamaan dengan 26 Syawal. Alhamdulillah. Hai Farah. Okey. Sedar tak sedar kita dah di penghujung Syawal. Rasanya mood raya pun dah tak ada kan, mood kerja je sekarang. Okey, jadi sebelum kita mula, nak minta rakan-rakan yang ada bersama dengan saya hari ini untuk share kita punya live. Ramai-ramai memeriahkan perkongsian ilmu kita pada petang ni dalam 10 ke 15 minit sahaja. InsyaAllah tak lama, tak ambil banyak masa pun. Kalau dengar Amira sekejap je, jangan risau. Jadi sebagai pengenalan, hari ini saya nak berkongsi sedikit apa yang saya tahu berkaitan dengan IR 4.0. I stand for Industrial dan R stand for Revolution. Jadi kita gabung Industrial Revolution 4.0. Jadi kenapa dia yang keempat? Sebab sebelum ni dah ada berlakunya revolusi industri. Jadi revolusi industri ni telah bermula pada pertengahan abad ke-18 dalam tempoh 1820 ke 1840-an di Eropah lah. Mereka yang mula melakukan perubahan dalam sektor pembuatan daripada menggunakan tangan kepada penggunaan mesin yang dikuasai oleh tenaga wap dan air. Jadi sejak dari itu penggunaan mesin di kilang-kilang telah banyak membantu mengurangkan tenaga buruh dan menjadikan sektor pengeluaran diorang menjadi lebih efisien lah. Jadi revolusi yang pertama tu 1.0 tu secara tidak langsung menjadi satu pencetus mengubah cara hidup masyarakat daripada berorientasikan pertanian kepada berorientasikan industri. Kemudian kita ada revolusi industri 2.0 yang datang pada tahun 1900 dengan wujudnya kemudahan elektrik. Waktu tu diorang dah ada kewujudan tenaga elektrik lah yang membolehkan proses pengeluaran produk dapat dijalankan secara besar-besaran lah. Bayangkan daripada mula-mula diorang start daripada puluh ataupun ratus dah boleh jadi kepada beribu dalam tempoh yang sama. Jadi ini telah membantu mengurangkan harga barangan lah kepada pengguna pada waktu tu. Kemudian kita ada revolusi 3.0 yang datang pada tahun 2000 lah. Waktu ni rasanya semua dah ada waktu ni, dah lahir. Dan dikenali sebagai revolusi digital. Ini kerana elektronik dan teknologi informasi pada waktu tu dah wujud dan digunakan untuk membantu sektor pengeluaran. Ini disebabkan oleh penciptaan litar bersepadu IC yang membolehkan komputer bersaiz kecil dapat dihasilkan. Jadi waktu ni kita dah ada internet, of course. Tapi tak selaju dan sebaik sekarang lah. Kalau ingat kita pernah pakai handphone bentuk daun, bentuk sabun tu kan. Waktu tu dah ada internet ke tak tahu. Waktu tu saya kecil lagi. Saya tak pakai lagi internet. Tapi menurut daripada rujukan saya waktu tu dah ada. Dan revolusi 4.0 IR 4.0 pada tahun 2016 kita dah mula masuk lah. Dunia dah mula memasuki revolusi industri 4.0. Jadi revolusi 4.0 ni adalah kesinambungan kepada versi yang ketiga lah dalam peningkatan automasi berserta dengan rangkaian internet dan proses-proses fizikal lain, dan muncul pula satu sistem berbentuk cyber fizikal. Kalau macam IR 4.0 kalau dekat Malaysia kita sebenarnya dah ada, tapi kita tak terasa sangat. Benda ni akan terasa lebih-lebih lagi di negara-negara maju lah. Lepas tu di mana peranti yang kita pakai tu mesin dia, sensor dan juga manusia berkomunikasi antara satu sama lain lah untuk dengan menggunakan teknologi baru. Antara penemuan teknologi baru
yang dijumpai sewaktu IR 4.0 ni adalah yang pertama, robotik autonomi, atau erti kata mudahnya robot lah kan. Robot atau mesin lah, satu teknologi yang fleksibel dan berkeupayaan untuk menjalankan tugas yang complicated, boleh dipantau dan dikendalikan dari jauh dan diprogramkan untuk beroperasi bersama manusia. Okey kan, bagus kan sebenarnya. Kan manusia kan tak suka benda complicated. So kita serahkan tugas tu kepada mesin. And then kita ada simulasi. Dia adalah satu sistem yang bersifat real time untuk selalu digunakan untuk demonstration lah, demonstrasi yang bantu dalam membuat jangkaan prediction on how the product or the process will be performed. So sangat membantu untuk kita buat jangkaan awal kalau kita hadapi masalah ni, apa tindakan yang kita akan buat. Jadi sangat bagus. Kemudian yang ketiga adalah cloud computing. Cloud computing ni kita dah pernah buat live berkenaan ni. Dia adalah satu teknologi yang membolehkan data dapat disimpan dalam satu skala yang besar, dapat memberikan perkhidmatan yang baik dan boleh memastikan keberadaan data dapat diketahui pada bila-bila masa sahaja. Kemudian kita ada integrasi sistem. Dengan adanya integrasi sistem ni, segala yang berkaitan akan bersambung untuk memudahkan urusan dan mencapai objektif kelancaran sistem pengeluaran lah. Kemudian kita ada industri teknologi peranti pintar ataupun Internet of Things, IoT. Yang ni mesti rasanya semua dah pernah dengar. Lagi kita di zaman teknologi yang membangun pesat, yang merupakan satu konsep di mana peralatan mesin dan sensor, peralatan, mesin, sensor dan juga peranti itu dihubungkan dengan internet dan berlaku pengumpulan dan perpindahan data menerusi satu rangkaian. Kemudian kita ada reality maya, augmented reality, yang membantu menyediakan maklumat visual yang tepat di mana-mana sahaja anda berada. Anda boleh buat kerja dengan cepat di dalam bas ke, di dalam train ke, di tengah orang ramai pun. Kalau macam dah cepat sangat kan, boleh je buat kerja dengan adanya AR ini. Tapi dekat Malaysia saya tak pasti. Kemudian analisis big data, analisis data besar dalam bahasa Melayu dia. Since banyak syarikat mengumpul dan menyimpan data yang besar, analisis big data ni sangat membantu untuk penganalisis lah, untuk membuat analisa data tu yang sebelumnya maybe tak boleh dilakukan, tapi dengan adanya analisis big data ni, kita boleh analisis data tu. Faham tak saya nak cakap? Macam itulah. Jadi kalau anda nak tahu macam kebanyakan mesin sekarang dilengkapi dengan pelbagai sensor untuk membaca keadaan mesin dan operasi yang dijalankan oleh mesin tersebut. Kalau sebelum ni waktu IR 2.0, 3.0 kan, mesin bekerja secara individual dan tidak ada berlakunya pertukaran data lah. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang membolehkan mesin tu communicate. Bukan orang je communicate, mesin pun boleh communicate dengan mesin yang lain. Jadi mereka dapat berkongsi maklumat lah dan membuat keputusan menggunakan data yang diterima. Ini dipanggil sebagai cyber physical yang saya maksudkan di awal ayat tadi. Dan smart teknologi iaitu sistem antara maklumat di dalam cyber dan juga physical mesin. Jadi semua ni sangat membantulah bagi manusia untuk menyelesaikan masalah yang mungkin sukar, selain boleh meramalkan sesuatu masalah sebelum ia berlaku. Jadi industri revolusi industri 4.0 ni lebih-lebih lagi sekarang lah kan, dia memberi gambaran lah kepada kita sebagai manusia. Kita tak boleh nak deny yang kebergantungan kita terhadap mesin. Selain mesin dekat kilang-kilang dalam sektor pembuatan tu, komputer, laptop, phone yang kita pakai ni boleh juga dikatakan sebagai mesin lah, robot. IR 4.0 ni memaksimiskan penggunaan komputer tu. Semua kerja menjadi lebih cepat dan mudah. Kita nak cari information, kita nak connect dengan orang yang jauh, nak create apps, nak main game, nak save data, semua menggunakan this kind of technology.
itu adalah advantage lah dalam menggunakan dalam perkembangan IR 4.0 ni lah. Tapi kalau kita tengok daripada segi cabaran atau sama ada kita dah bersedia ke belum, yang paling ketara adalah dari sudut pekerjaan. Teknologi yang sangat pesat berkembang sekarang ni replace human work tau. Manusia sekarang makin ramai tapi kerja makin sikit. So IR 4.0 ni akan menyebabkan berlakunya huge gap antara pekerja mahir dan juga pekerja kurang mahir lah. Sebab low skill job ni, macam pekerja kurang mahir ni adalah kerja yang semua orang boleh buat. Contoh dia macam data entry kan, semua orang boleh buat. Kalau macam pekerja mahir yang ada macam data analis, software, cyber security tu, kerja tu tak semua orang boleh buat tau. That's why sekarang permintaan dalam bidang IT dan ICT tu semakin meningkat. Kalau kita belajar berkenaan dengan big data, computer science, cyber security, software development, artificial intelligence tu pada waktu ni sangat-sangat menguntungkan lebih-lebih lagi pada zaman sekarang lah kan, of course. Kalau macam dari segi ekonomi di Malaysia sebenarnya Malaysia dah ada banyak perancangan sebagai persediaan lah bagi menghadapi revolusi 4.0 ni. Of course ia memerlukan pengeluaran dan pelaburan yang sangat banyak dari segi bidang pekerjaan dan juga jurang kekayaan antara penduduk dan sebagainya. Kalau dari segi pendidikan pula, institusi pendidikan kena aware lah apa kursus yang sesuai untuk disediakan pada generasi anak-anak kini yang boleh menguntungkan mereka pada masa hadapan. Jadi saya rasa itu sahaja yang ingin saya kongsikan. Kalau ada sebarang persoalan boleh tanya, kalau tak ada kita boleh end sahaja. Saya rasa itu saja sedikit perkongsian daripada saya lah, serba sedikit apa yang saya tahu berkaitan dengan IR 4.0. Sebenarnya tajuk ni menarik tau untuk diperbahaskan sebab sebab dia berkaitan dengan teknologi, of course. Jadi sebagai penutup, anda boleh keep up to date dengan Facebook Live Amity Solution sebab kami sentiasa buat live 3 hari seminggu, Isnin, Rabu dan Jumaat. Banyak lagi berkaitan dengan isu IT dan juga ICT yang akan dikupas pada next session dengan speaker yang lain lah. Dan buat pengetahuan semua, di Amity Solution ada menawarkan pelbagai training. Macam yang saya sebut tadi pun ada big data semua tu kan. Dan produk berkaitan dengan perusahaan ICT. Sekiranya anda berminat nak tahu ataupun nak belajar lebih lanjut, boleh terus call di nombor yang tertera di skrin atau boleh melayari lebih lanjut akaun Facebook, Instagram dan website Amity Solution. Jadi jangan lupa follow dan turn on notification supaya anda tak terlepas apa-apa update dan info daripada kami. Itu sahaja, kita jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.